Semasa zaman pemerintahan Kesatuan Soviet tahun 1922 hingga 1991, negara-negara komunis boleh ditemui di Eropah Timur, Asia dan Afrika. Negara-negara komunis yang lain seperti Jerman Timur yang dahulunya negara naungan USSR, di mana negara ini memainkan peranan yang penting semasa Perang Dingin, sudah tidak wujud lagi. Komunisme adalah salah satu sistem politik dan ekonomi. Parti Komunis mempunyai kuasa mutlak ke atas tadbir urus dan pemilikan harta persendirian adalah tidak dibenarkan. Prinsip asas ideologi komunis telah pun bermula sekitar pertengahan abad ke-18 oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Walaupun begitu, negara komunis hanya muncul pada tahun 1917 ketika Revolusi Rusia. Perkara ini telah membawa kelahiran Kesatuan Soviet. Namun begitu, menjelang abad ke-20, demokrasi telah menggantikan komunisme sebagai ideologi politik dan ekonomi yang dominan. Jadi, video kali ini kami akan membawa anda melihat 5 buah negara yang masih mengamalkan ideologi komunis ini. Teruskan menonton. 1. Vietnam. Mengikut sejarah, selepas tamatnya Perang Indochina yang pertama pada tahun 1954, Vietnam telah dipisahkan kepada dua bahagian. Bahagian Vietnam di sebelah utara adalah beraliran komunis dan disokong oleh Soviet, manakala sebelah selatan pula beraliran demokratik dan disokong oleh Amerika Syarikat. Selepas hampir 20 tahun peperangan, akhirnya kedua-dua wilayah yang terpisah ini bersatu kembali pada tahun 1976 dan menjadi sebuah negara beraliran komunis. Vietnam telah pun membuka pintu dalam pasaran ekonomi dunia hingga beberapa prinsip sosialisme telah pun digantikan kepada kapitalisme. Hubungan Vietnam dan Amerika Syarikat dilihat sedikit baik semasa di bawah pentadbiran Bill Clinton pada tahun 1995. 2. Korea Utara. Negara Korea yang dijajah oleh Jepun semasa Perang Dunia Kedua ini juga telah terpisah kepada dua wilayah. Korea di bahagian utara dikuasai oleh Rusia, manakala di bahagian selatan dikuasai oleh Amerika Syarikat. Perpisahan ini terus kekal hingga hari ini. Korea Utara mula menjadi sebuah negara komunis pada tahun 1948 setelah Korea Selatan mengisytiharkan kemerdekaannya dan mendapat kedaulatan sendiri. Pemimpin komunis Korea Utara, Kim Il-sung, telah diangkat menjadi pemimpin negara baru komunis ini dan disokong oleh Rusia. Yang menariknya, kerajaan Korea Utara tidak pernah menganggap pemerintahannya sebagai aliran komunisme, tetapi seluruh dunia beranggapan sebaliknya. Pada tahun 2009, perlembagaan Korea telah digubal dan semua ideologi Marxisme dan Leninisme yang menjadi asas kepada komunisme dihapuskan. 3. Laos. Pada tahun 1975, Laos mula menjadi negara komunis selepas satu revolusi yang disokong kuat oleh Vietnam dan Kesatuan Soviet. Kerajaan monarki itu ditadbir urus oleh pasukan tentera yang berasaskan ideologi Marxisme. Pada tahun 1988, negara itu mula membenarkan beberapa jenis pemilikan persendirian dan telah menyertai pertubuhan perdagangan dunia pada tahun 2013. 4. Cuba. Pada tahun 1959, Fidel Castro telah memimpin satu revolusi yang menyebabkan kerajaan Cuba runtuh. Bermula tahun 1961, Cuba telah menjadi negara komunis dan mempunyai hubungan erat bersama Kesatuan Soviet. Pada masa yang sama, Amerika Syarikat telah menyekat segala bentuk perdagangan dengan Cuba. Apabila pemerintahan Soviet tumbang pada tahun 1991, Cuba terpaksa mencari sumber ekonomi yang baru serta subsidi kewangan daripada negara lain seperti China, Bolivia dan Venezuela. Pada tahun 2008, Fidel Castro telah melepaskan jawatan dan kemudiannya adik beliau, Raul Castro, mengambil alih pemerintahan Cuba. Semasa Amerika Syarikat ditadbir oleh Barack Obama, hubungan Cuba dan Amerika Syarikat dilihat agak baik, di mana beberapa sekatan telah dilonggarkan. Namun pada Jun 2017, Donald Trump telah mengetatkan kembali semua sekatan yang dikenakan terhadap Cuba. 5. China. Mao Zedong mula menguasai China sejak tahun 1949 lagi dan mengisytiharkan negara itu sebagai Republik Rakyat China, iaitu secara mudah sebuah negara komunis. China tetap konsisten dengan fahaman komunis walaupun pembaharuan ekonomi telah dibuat selama beberapa tahun. Walaupun digelar China Merah kerana kawalan parti komunis ke atas wilayah tersebut, masih terdapat parti politik selain daripada Parti Komunis China
dan pilihan raya terbuka masih diadakan di seluruh negara. Namun demikian, CPC mempunyai kawalan mutlak ke atas semua pelantikan ahli politik dan tidak ramai pihak yang berani mempertikainya. Memandangkan China telah mengamalkan dasar pintu terbuka dalam beberapa dekad ini, jurang perbezaan kekayaan yang terhasil ini telah memusnahkan beberapa prinsip komunisme. Pada tahun 2004, perlembagaan itu telah diubah dan mula mengiktiraf harta persendirian. Sebenarnya, aliran komunis ini cuba diserap masuk ke dalam pentadbiran sesebuah negara pada masa dahulu, termasuklah Malaysia. Namun, kebanyakan cubaan ini dipatahkan melalui beberapa ideologi lain yang dilihat mempunyai keadilan yang lebih baik. Boleh dikatakan aliran komunisme adalah ideologi yang gagal kerana ia dilihat sangat ekstrim dan tidak mempunyai hubungan sosioekonomi yang baik dalam pentadbirannya. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.